Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okey, sebelum tu boleh respon dahulu. Ada dengar suara saya? Ya, Dengar, boleh dengar. boleh dengar. Ya? Dengar. Okey, baik. Sekarang ni kita pun masih lagi ada lagi Dengar. yang mau masuk dan kita pun dah 200, ramainya 230. Okey, tahniah. Okey, masih lagi. Okey. Kepada semua. Okey, kita mulakan majlis hari ini. Kempen kenali ubat oleh Badan Farmasi Hospital Jepun dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Alhamdulillah kepada yang masuk hari ini. Okey, saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Hari saya sangat berbesar hati dan terima pihak daripada hospital Kampung. Sekat-sekat lantik satunya tak dengar. Itulah tu saya tanya tu, kalau tak dengar tu. Tak apa, saya dekatkan saya punya mic ni. Okey, Suara tersekat-sekat je hari ni. suara tersekat-sekat je. Oh iyalah, lain Ya. ni masalah lain ni. Saya paling risau sekarang ni sebab beberapa hari yang lalu PPD pernah terputus internet. Jadi memang saya tak nak lanjutkan terlampau panjang. Kita pun dah terlewat 20 minit. Okey. Masih tersekat-sekat. Selain daripada penerbit dan bijak sains, kita juga menerima penerangan tentang kempen kenali ubat oleh Jabatan Farmasi Hospital Jempol. Okey, ini mereka nak melakukan usaha sama dengan PPD, jadinya saya selitkan dalam ini. Okey, di samping itu mereka sebenarnya nak menyumbang juga ada sedikit hadiah untuk kita. Suara putus tak dengar. Okey, sekejap. Putus-putus juga ya. Terkelam timbul suara. Okey, dah. Hello? Saya cek juga apa ni mic saya Dia ramai bola tu sangkut tu.
Hello, testing. Okey tak? Okey. Boleh cikgu? Oh, Okey. ada yang tak dengar, ada yang okey. Ada, okey. Yang ini okey Okey lah. Okey. Okey, cantik. Cuma sekarang ni saya tak boleh buka apa ni kamera, takut line dia ganggu line. Okey. Okey. Saya buka mic sajalah. Okey. Saya terus pergi kepada penataran ni. Okeylah, saya tak nak cerita panjang-panjang terus. Kita pergi kepada yang sepatutnya lah. Okey, sebelum tu pukul 3 nanti ada taklimat ataupun bengkel oleh kempen kenali ubat oleh Jabatan Farmasi lah. Okey, sebelum tu saya nak ucap juga terima kasih kepada Dah jadi balik lah. Tengah timbul. undang jelebu bagi subjek sains. Ya cikgu? Betul-betul juga cikgu? Ya, saya terputus-putus juga. Masih putus-putus lagi. Terus je lah yang ini ya. Okey, untuk makluman tahun lepas inilah dia penyertaan bagi pertandingan bijak sifir bagi peringkat daerah Jempol Jelebu. Okey, ini bilangan yang masuk selepas disaring, maksudnya kita tolak mana-mana yang tak ikut peraturan. Jadi jumlahnya jadi yang ini. Okey cikgu. Ini makluman saja ni. Okey, kita teruskan manakala untuk bintang muda sains. Okey. Okey, dia jadi untuk bintang muda sains. Okey, penyertaan awal adalah ini, iaitu seramai 3,710, sesuatu yang mengagumkan. Okey. Selepas disaring dan ditolak mana-mana penyertaan yang tak sepatutnya, menjadi 2,442. Okey. Okey. Ini adalah kenapa kita nak laksanakan program pertandingan ini pada tahun ini. Okey, ini adalah feedback daripada para ketua panitia. Okey. Cikgu boleh lihat kat sini, saya ingat saya tak nak terus baca semua ni, tapi antara perkara yang menarik adalah satu, sijil. Okey, mudah tertarik, ramai yang terlibat. Selain pada tu menjimatkan banyak kos. Okey. Okey. Ini antara cadangan-cadangan penambahbaikan. Dia betul pergi pula ni. Okey, cadangan-cadangan penambahbaikan bagi bijak sifir dan bintang muda sains yang diberi oleh ketua panitia. Okey, saya nak balik kepada sebelum ni. Okey, bijak sifir lah ya. Okey, yang pertama mereka meminta melibatkan semua guru matematik. Okey, jadinya atas permintaan tersebut yang hari ini kita laksanakan melibatkan semua guru matematik dan saya masukkan sekali sains. Okey, ini antara pembaharuan yang dilaksanakan. Okey, kalau lihat daripada semua ni ada yang saya tak dapat nak ikut, ada yang saya boleh ikut. Okey. Yang akan serentak dalam masa tertentu. Okey, yang itu pun saya ikut. Cuma pada hari yang berbeza. Nanti saya akan terangkan. Okey, mana lagi yang saya ikut adalah soalan dalam 3 bahasa. Okey, alhamdulillah tahun ni kita akan laksanakan. Terutamanya untuk sains. Okey. Mengikut tahun pada hari yang berbeza, ya, kita akan laksanakan. Maklumkan lebih awal. Okey, itu sebabnya saya maklumkan pada hari ini. Okey, tarikh lagi saya akan maklumkan. Dan panjangkan masa pertandingan. Itu pun insyaAllah kita akan buat pada tahun ini. Okey, itu bijak sifir. Manakala yang ini adalah bintang muda sains. Okey, panduan pelaksanaan itu kita dah buat sebenarnya. Tahun lepas pun ada, tahun ni pun saya ikut saja. Okey, menetapkan giliran menjawab ikut tahun. Okey, itu pun ada. Lebihkan soalan aneka pilihan dan kurangkan soalan subjektif. Okey, itu pun ada. Kurangkan bilangan soalan, ya. Semua kebanyakan kita ikut ni. Menambah versi bahasa Cina, okey ada. Dua bahasa untuk kelas DLP, yang itu masih difikirkan lagi tu. Hanya percubaan pertama diterima, yang ini mungkin sukar untuk dilaksanakan atas faktor line internet. Aras kebat dikurangkan, ya.
Memang kita kurangkan. Tetapi saya tak pasti adakah ianya bagaimana untuk para pelajar. Ini arah kebat ni lebih kepada sains. Okey. Ianya tetap dilaksanakan atas faktor antaranya ini adalah merupakan yang diunjurkan oleh jabatan. Okey, kalau kita lihat di bahagian bawah ini, ni bijak sipil, bintang muda, ini adalah antara kaedah yang mereka laksanakan dan kita ikutlah. Okey, ini saya tak nak ulas ini. Okey, saya nak ulas tentang yang ini. Okey, yang ini, perkara ini saya dah tunjuk kepada panel pembina soalan. Okey, jadinya berdasarkan ini, sepatutnya pertandingan kita adalah pada bulan April hingga Jun antara bulan ini. Tetapi atas kekangan terutamanya saya sendiri, okey, saya tak dapat laksanakan, jadi kalau tak ada masalah kita akan laksanakan pada bulan 9. Okey, ini yang sepatutnya lah, tapi saya memang tak boleh nak ikut disebab atas faktor-faktor bidang tugas yang sedia ada lah. Okey, yang ini yang kalau boleh cikgu lihat betul. Okey, makluman pertandingan. Okay, saya terus buka Okey. Untuk makluman pertandingan bagi bijak matematik, kita akan laksanakan selepas cuti sekolah nanti. Okey, selepas cuti sekolah nanti. Iaitu untuk bijak matematik pada 21 hari bulan 9. Bijak matematik adalah pada 21 hari bulan 9. Hari Selasa bagi tahun 4. Diikuti dengan 22 hari bulan 9. Bagi tahun 5. Okey, saya betulkan sikit ni. Ni check 2-3 kali pun masih ada kesilapan juga ni. Manakala 23 hari bulan 9 hari Khamis untuk tahun 6. Sekejap, saya ada panggilan sekejap. Ya. Salah ya. Pakai link baru ke link yang sebelum ni? Okay, begini. Memang sekarang ni dah ubah sebab ada masalah teknikal tadi. Boleh berhubung dengan Ketua Panitia tentang link baru tu. Ingatkan saya. Kita maaf ya. Ada masalah teknikal tadi. Memang sebab ramai dah keluar dah tu. Okey. Okey. Minta maaf, boleh boleh dengar lagi Tadi kat mana tadi Okey, seterusnya untuk tahun 6 bagi bijak matematik adalah 23 bulan 9 hari Khamis. Okey. Untuk bijak sains minggu yang seterusnya, minggu hadapannya. Okey, iaitu 2 minggu selepas cuti, iaitu pada 28 hari bulan 9 hari Selasa tahun 4, 29 hari bulan 9 hari Rabu tahun 5. Dan untuk tahun 6, 30 hari bulan 9, hari Khamis. Okey. Platform yang kita akan gunakan sama, QZIS. Okey. Dan masa pertandingan, okey, cikgu boleh highlightkan balik semula. Masa pertandingan adalah daripada pukul 10 hingga pukul 6 petang. Okey. Pukul 10 hingga pukul 6 petang. Dan untuk keputusan pemenang, syarat adalah sama seperti tahun lepas. Iaitu sijil pemenang mengikut kategori sekolah dan tahun. Okey, kita akan lihat balik semula. Maksimum 2 murid untuk pemenang maksimum 2 murid dari satu sekolah ikut kategori. Okey, pemenang dikira berdasarkan masa tercepat dengan jawapan yang betul. Dan untuk makluman, keputusan adalah muktamad. Okey, sampai di sini ada soalan nak tanya apa-apa tak? Okey, cikgu. Sampai di sini ada soalan nak tanya apa-apa? Berapa jumlah kalau soalan? Ada soalan kat sini. Tak ada. Berapa jumlah soalan? Okey. Okey, yang itu akan diterangkan sekejap lagi. Oh, kita dah mencapai 250 je. Pun ada yang masuk. Okey. Jadi yang itu sekejap lagi saya terangkan. Okey, saya balik semula, saya tengok kalau ada soalan. Sebelum tu tentang kehadiran jap saya copy
kopikan dulu. Okey, link kehadiran ya. Okey. Okey, kita pergi kepada yang slide yang seterusnya. Okey, tata cara pertandingan ini adalah sama seperti tahun lepas. Saya suka nak ingatkan lagi sekali. Seperti mana tahun lepas, ramai pelajar telah ataupun telah terbatal penyertaan. Sama juga seperti yang pertandingan baru-baru ni, anjuran negeri. Faktor utama adalah kod sekolah. Okey. Okey, sekarang ni untuk kod sekolah, kod yang sama seperti mana tahun lepas. Okey, untuk makluman pada pertandingan bijak sifir hari itu pun ada yang menggunakan kod yang sama seperti pertandingan di Jempol Jelebu lah. Dan saya boleh terima sebab saya dapat kesan pelajar tersebut sekolah mana. Okey, dia sebenarnya kod tu sebenarnya untuk saya kesan ianya daripada mana. Oh, ni pun kena betulkan ni. Okay. 10 pagi sampai 6 petang pertandingan ni. Okey. Yang lain-lain adalah sama, terutamanya untuk sijil pun sama. Okey, kemudian pertandingan-pertandingan lain, syarat-syarat lain pun sama. Dan untuk makluman, keputusan ni adalah muktamad. Sebab sukan, ya? Ya, cikgu. Okay. Saya tadi ada dengar suara tadi. Okey. Dan kaedah untuk penyebaran kod pun adalah sama seperti tahun lepas melalui ketua panitia. Okey, ingat ini penyertaan akan terbatal. Ini terbakat. Ini saya betulkan balik sendiri ni. Okey, penyertaan akan terbatal jika tidak mematuhi syarat yang pertama, tiada kod sekolah. Okey. Kadang-kadang cikgu ataupun pelajar gunakan kod yang sebenar, masih boleh diterima. Asalkan saya boleh kesan sekolah dan juga tahu siapakah pelajar tersebut. Tak ada masalah. Okey. Kod yang dicipta nanti itu sebenarnya untuk bagi pelajar tuliskan nama mereka dengan betul. Itu saja. Okey. Dan jikalah saya dah beri, mereka dah isi kod sekolah dan tulis nama. Kemudian saya serah balik kepada cikgu. Cikgu pula tak boleh kesan siapa pelajar tersebut. Bagi saya tidak ada isu untuk kalau cikgu nak batalkan pelajar tersebut. Okey, jadinya dia pergi kepada yang kedua lah. Ini terserah pada cikgu. Okey. Iaitu jika pelajar gunakan nickname panggilan atau tidak dapat dikenal pasti. Okey, ini bergantung pada cikgu. Tetapi bagi saya tak boleh kesan pelajar tu dari sekolah mana. Bagi saya dibatalkan. Itu yang penting. Untuk saya lah. Okay. Selagi saya boleh kesan, saya akan kira. Okey. Ni kategori adalah, okey. Kategori adalah sama bagi kedua-dua, bijak matematik dan bijak sains. Okey. Cikgu boleh lihat bilangan tersebut. Jadi sekarang ni, untuk bijak matematik tahun lepas, kalau perasan SK daerah Jempol cuma 25. Okey, saya ikut pada sains yang jadikan 30. Okey. Yang lain setahu saya sama saja. Okey, jadinya jumlah bagi untuk pertandingan bijak matematik 240. Jumlah pemenang bagi bijak sains pun sama 240. Okey. Mungkin akan ada pelajar yang dapat 2 sijil pemenang, ada yang dapat 1 saja. Okey. Gantung. Okey, tahun lepas saya jumpa ada sampai 2 dia dapat. Okey. Okey, kod sekolah. Saya ingat saya tak perlu nak sebut. Saya cuma nak maklumkan saja, kalau boleh gunalah kod yang ini. Kalau rasa ianya boleh mengelirukan, gunakan kod sekolah. Tak ada masalah mana-mana. Kod yang sedia ada lah maksudnya. Okey. Tak ada isu pun. Sebab bagi saya, selagi saya boleh kesan pelajar tu dari sekolah mana, saya terima. Okey.
Alright, kita pergi yang ini. Ini nanti semua saya akan beri balik semula pada cikgu. Ini SJKC, kemudian SJKT. Okay, saya rasa cikgu pun dah tahu yang ini, tak perlulah nak hafal sangat pun. Nanti buat kali pertamanya, ingat je lah kali pertama, kita akan ada tiga versi. Bagi bijak matematik dan juga bijak sains. Okay. Jadi kalau tak ada masalah, memang kita akan running lah perkara ni. Okay, ini bilangan soalan. Okay, ini bilangan soalan. Okay, bilangan soalan masa yang diberi ini lupa pula. Yang ini masa 1 jam ni maksudnya anggaran. Anggaran 1 jam di mana tahun 4 60 soalan, tahun 5 70 soalan, tahun 6 80 soalan. Okay, tetapi saya akan tanya balik semula pada panel. Okay, adakah perlu ubah ke apa semua? Depend, tak ada masalah. Okay. Medium pertandingan ulang semula gunakan quizzes. Saya rasa cikgu pun tak ada masalah. Okay, ini bentuk soalan lah. Okay, untuk tahun ni berbeza sikit pada tahun lepas. Kalau tahun lepas dia soalan dia hampir ke semua adalah fill in the blank. Yang ini. Untuk tahun ni kita gabungkan pelbagai lagi bentuk yang sedia ada. Multiple choice, soalan objektif ada, check box pun ada. Maksudnya lebih daripada satu jawapan. Okay, dia ada semua tu, 3 yang di atas lah. Okay, yang bawah ni tak ada lah. Okay, 3 yang di atas semua ada. Okay, ini langkah untuk mengambil bahagian. Seingat saya yang ini tak ada isu pun. Okay, cuma isu sekarang ni budak kita kadang-kadang terlupa macam mana nak isi. Tu je. Okay, kalau terlupa saya tak boleh nak tolong. Memang saya akan memang ianya akan terus terbatal. Okay. Okay, ini pun sekali lah. Ini kaedah gunakan phone. Okay. Sampai di sini. Saya nak tanya, ada apa-apa soalan tak? Sebab saya pun sekarang ni masih menunggu lagi pihak daripada Hospital Jempol. Jadi sekarang sambil saya nak menunggu mereka sebab saya janji mereka pukul 3. Okay. Bahawa masa ni mereka panjang macam mana ya? Okey. Itu yang saya nak syorkan. Kalau nama murid tu panjang, cara salah satu untuk atasinya adalah untuk beri mereka peluang lah. Gunakan kod yang saya beri. Okey. Dah mengurangkan angsara dah. Kemudian kalau betul-betul panjang, tulis nama dia saja. Sebab yang nak kenal pasti murid tersebut adalah cikgu. Okey. Okey, soalan yang kedua daripada Cikgu T. Anggi. Bolehkah bagi contoh nama sekolah dan nama murid? Okey, seperti mana yang ni tak ada masalah, boleh je. Kalau murid namanya tak panjang, nak gunakan kod sekolah yang sebenar pun tak ada masalah. Saya boleh, asalkan saya boleh kesan. Kod sekolah dan nama, huruf besar atau huruf kecil. Sebenarnya, saya ulang balik semula. Asalkan saya boleh kesan pelajar tersebut sekolah mana, tidak ada isu tentang besar atau kecil. Okey? Ada lagi soalan? Okey. Ada? Kalau nak tanya, boleh tanya terus ni. Sebab lepas ni memang dah tak ada apa. Cuma terus saya hanya akan beri soalan latihan melalui kutu panitia. Boleh tunjukkan semula slide tarikh Okey, baik.
Okey, mana-mana yang nak ambil gambar boleh ambil gambar ke apa, tapi memang sekejap lagi nanti saya berilah PowerPoint ini. Cik Sadini, nak tanyalah. Okey. CG pemenang yang terlepas tu, kalau PPD bagi, dia kosong kan? Ya. Boleh tak cuba PPD bagi besok kalau si pemenang tu dia siap dengan nama sekali? Okey, saya benda-benda macam ni dia ada isu sikit. Okey, mana-mana yang nak nama penuh ataupun kita boleh putuskan hari ini, selepas dapat keputusan, dia macam ni. Selepas pelajar masuk pertandingan nanti, mereka akan tulis nama. Masalah dia sekarang ni pelajar ada yang tulis nama yang ringkas, ataupun bagi saya sendiri tak boleh kesan nama pelajar yang betul sebab dia guna nickname apa semua. Okey, jadinya untuk saya tulis nama mereka mungkin masalah. Kecuali, ni kecuali, saya tak ada masalah untuk buat tu. Lepas tu saya type, yang itu boleh. Bagaimana? Ya, tapi yang itu akan ambil masa yang agak lambat sikit lah. Okey. Saya nak tanya, adakah nak guna kaedah yang begitu ataupun macam mana? Dalam Google Form tak boleh. Kalau budak isi Google Form. Jadi biar diputuskan lah. Untuk hari ini kita putuskan. Kalau nak PPD buat, boleh, tak ada masalah. Cuma mungkin akan ambil masa sedikit, tu satu. Yang kedua, saya akan hantar keputusan kepada semua ketua panitia dan ketua panitia kena feedback balik semula kepada saya nama sebenar. Baru boleh saya type. Untuk saya cari dalam SAPS ke apa semua akan jadi, itu akan bertambah lebih lambat. Okay. Alright, bagaimana? Boleh putuskan. Saya tak ada masalah untuk buat. Saya ulang balik. Tahun lepas saya buat. Tetapi isu dia yang berlaku ada beberapa saja dipulangkan balik disebabkan nama salah. Okey, saya dipersoalkan kenapa nama budak jadi begini. Saya pun nak cakap macam mana sebab itulah nama yang pelajar ataupun anak murid kita tulis. Jadi isu kat saya lah kat situ. Okey. Bagaimana yang lain-lain? Macam mana? Pada saya lebih senang cikgu sekolah sendiri yang tuliskan nama tu. Untuk elakkan berlaku kesilapan kan. Melambatkan proses. Dia sebab tu cikgu sekolah tu dia lebih tahu nama budak dia yang betul kan. Pada saya lah. Dia sekarang ni kalau boleh diputuskan bagaimana. Kat sini saya nampak ramai yang kata type sendiri pun boleh. Nak minta saya sendiri type pun boleh. Saya cuma bagi apa ni saja. Seperti mana tahun lepas, e-sijil saja. Okay. Okay. Saya ingat macam ni je lah. Saya takut nanti kan sijil tu terlalu lambat untuk dapat. Sebab bila saya kena buat, memang dia akan lambat sikit. Tak ada masalah pun. Kalau PPD yang buat banyak sijil, nak kena print pula. Okay. Kita putuskan je lah. Ataupun saya bagilah keputusan. Okay. Saya beri e-sijil dan cikgu type. Itu satu. Kemudian untuk sijil pemenang, saya dah sediakanlah sijil pemenang dan saya hantar kepada cikgu dan cikgu type nama dia. Okey. Boleh macam tu cikgu? Okey, alhamdulillah ada ramai. Boleh. Boleh Boleh. Cuma seperti mana tahun lepas, untuk yang penyertaan saya beri dalam bentuk PDF. Manakala yang pemenang kami akan buatlah. Cuma nama tu sahaja yang cikgu kena print. Okey. Yang tahun ni juga saya memang kira berjanji untuk diri sendirilah. Saja saya akan cuba cek dengan sebaiknya sebab tahun lepas ada berlaku kesilapan. Okey, ni pihak farmasi dah telefon saya.
Sekejap ya. Hello. Betul belakang. Yalah. Angel belakang. Okey, tadi pihak farmasi mereka dah nak sampai, mereka beri taklimat daripada BPD, dia orang datang kat sini. Jadi kita tunggu sekejap, tapi kat sini cikgu nak tak sijil, nama budak pun dah lupa, lama tak sekolah. Macam mana saya nak tolong Nanti PPD bagi nama murid yang menyertai. Ya, memang saya akan beri seperti mana tahun lepas. Ataupun pertandingan bijak sifir anjuran jabatan. Okey, sama bicara macam tu. Okey, ada soalan lain? Okey. Alhamdulillah. Okey, penjelasan yang jelas. Okey, sambil kita menunggu ni, saya cerita sikit yang pertandingan bijak sifir baru. Okey. Murid boleh cuba soalan-soalan ni berapa kali, macam mana final score akan diambil. Okey, saya ulang semula Untuk final score, saya tunjuk contohlah. Saya tak dalam ni. Okey, saya buka PowerPoint jabatan Okey, ini adalah PowerPoint daripada jabatan. Tak jengkak. Okey, ini adalah PowerPoint dari jabatan untuk pertandingan bijak sifir tahun ini. Okey, kita perhatikan ini bagaimana skor tu dikira. Okey, skor ni yang tengah ni ataupun markah dikira berdasarkan dua keadaan. Peratus jawapan yang betul dan juga masa paling cepat. Okey, dia pengiraan untuk satu soalan markah yang maksimum diberi 1000 markah. 600 untuk yang betul, 400 cepat. Okey. Jadinya sekarang ni kalau kita lihat 71% ni dia lebih tinggi sebab dia cepat walaupun ketepatannya kurang lah. Tapi dia cepat, itu yang dimarkah tinggi. Okey, pihak formasi dah datang. Saya ambil masa lebih kurang 5 minit Sekejap
Tes, tes. Hello, hello. Tes. Okey, okey. Halo, tes, tes. Ada suara tak? Ada. Cik Sadi ni mungkin dia tengah sambut orang yang apa? Bahagian apa hospital tu rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Jamal di sini. Cik Sadi ni sedang selesaikan wakil pihak farmasi. Jadi mungkin boleh kita tunggu sekejap. Tengah ada beberapa Google Meet pada waktu yang sama.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pihak daripada unit farmasi dah bersedia. Okey. Saya dengan rasa berusaha hati jika tak ada masalah jap. Okey, dengan ini saya mempersilakan Puan Nadia, pegawai farmasi daripada Hospital Jempol, untuk memberi tentang penerangan bagi kempen kenali ubat. Okey. Di samping tu nanti pihak cikgu boleh juga bertanyakan kalau tentang ubat ke apa ke semua boleh tanya, ataupun bagaimana kerjaya farmasi untuk anak-anak kita. Okey. Sekarang ni dengan ini saya mempersilakan Puan Nadia untuk beri persembahan tentang kempen kenali ubat. Okey. Kejap. Ni suara kat sini. Oh, okey. Nah, okey. Dah. Balik.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada petang ini, saya wakil daripada Jabatan Farmasi Hospital Jempol. Nama saya Nurul Nadia. Saya akan berkongsi bersama anda tentang salah satu topik berkaitan dengan ubat lah pada petang ini. Oh, sorry nak tanya, semua dengar tak? Semua dengar tak yang saya cakap tentang kalimat petang ni? Jelas tak? Okey, jelas. Oh, chat. Boleh type pada chat ya? Dengar tak? Dengar, okey. Apa itu kesan sampingan ubat? Sebelum tu saya nak tanya, adakah anda semua salah seorang daripada pengguna ubat di bawah Malaysia? Pernah makan ubat tak? Kalau anda pernah makan, Ya, kami makan Panadol. perkara yang anda kena tahu lah, perlu tahu tentang ubat ni. Salah satunya adalah kesan sampingan. Okay. Apabila kita berjumpa dengan kesembuhan daripada penyakit, itu tujuan utama lah kalau kita jumpa doktor ataupun pergi klinik kan. Tapi sebenarnya apabila jumpa dengan doktor ni, bila doktor bagi ubat, ada beberapa kesan sampingan yang kita tak ingini tu akan dapat lah. Ini tajuk yang saya ingin sampaikan lah pada petang ni. Kesan sampingan ataupun bahasa perubatan yang kita selalu guna adalah mungkin dialami oleh seseorang yang mengambil ubat tersebut pada dos biasa. Contohlah untuk kepala kan, tapi dalam masa yang sama kita rasa loya pula. Itu adalah kesan sampingan. Dos yang kita ambil tu betul, tapi mungkin kita ada kesan sampingan disebabkan pengambilan ubat lah. Okay. Jadi ubat ni kesan sampingan dia berlainan bagi setiap jenis ubat. Dan individu yang makan ubat yang sama mungkin ada kesan sampingan yang berbeza-beza. Tak samalah antara satu sama lain. Okay. Kesan sampingan ni dia ada tiga kategori, sama ada ringan, sederhana dan juga yang major lah. Yang memerlukan rawatan sama ada di klinik ataupun hospital. Oh, sorry ada terputus-putus Yang lain okey ke? Boleh dengar tak? Cikgu Lee ada kata terputus-putus. Yang lain ada boleh dengar tak, jelas tak? Setakat ni okey lagi. Tapi tadi ada tenggelam timbul sekejap. Okey. Bila ada kesan sampingan yang kita alami yang ringan dan sederhana, contoh dia macam muntah, loya ataupun rasa pening, yang keadaan kesan sampingan ni biasanya dia akan hilang sendirilah apabila kita berhenti makan ubat tersebut. Namun ada setengah kesan sampingan yang sangat serius yang boleh menyebabkan pendarahan. Contohnya pendarahan daripada perut lah, bila makan ubat tu dia keluar macam muntah darah. Okey. Ini adalah salah satu daripada keratan akhbar yang menerangkan tentang salah satu daripada kesan sampingan ubat. Okay, ubat penahan sakit biasanya kita boleh dapat ataupun beli sendirilah, sama ada daripada farmasi luar ataupun kedai runcit pun ada jual juga. Namun kita kadang-kadang terlupa. Kesan sampingan ni dia kadang-kadang dia tak muncul pada masa yang kita ambil. Dia akan berlaku selepas beberapa lama lah. Contohlah kita makan mefenamic acid ataupun Constant itu salah satu penahan sakit yang biasa orang dapat. Bila kita ambil secara berterusan tanpa pantauan, dia boleh merosakkan buah pinggang. Okay, ini contoh-contoh ubat yang lain. Okay, ni ubat yang saya pilih ni adalah kategori ubat 3 serangkai lah. Masalah pesakit yang ada kencing manis,
diabetes, mana kencing diabetes, darah tinggi dan juga jantung. Okey, pernah tengok tak ubat-ubat ni yang saya pamerkan yang kat atas tu? Salah satu adalah metformin yang atas sekali tu, warna hijau. Okey, saya terangkan satu. Kegunaan dia untuk sesama, namun kesan sampingan daripada ubat ni dia akan menyebabkan kita mengantuk. Okay, ubat yang kedua, metformin, ini biasa memang yang atas dia kotak hijau kat atas tu, dia ada macam pas minggu ke depan, minggu seterusnya juga. Okay, gambar dia yang kat atas tu, ada gambar dia yang sebelah kanan. Dia bentuk dia macam beras kecil-kecil je. Okay, ini pun salah satu lagi ubat kencing manis, tapi dia punya kesan sampingan dia menyebabkan hypoglycemia. Okay. Kita nak turunkan kita punya gula lah dalam darah, tetapi kan keadaan pesakit itu sama ada lemah lah sebabkan gula tu terlampau rendah. Putus-putus lah. Yang lain okey tak? Ada yang terputus-putus lagi ke? Dia punya speaker ni? Okay, saya cuba teruskan Okay, ubat kita yang keempat pada petang ni yang saya sebutkan adalah perindopril. Perindopril gambar dia boleh tengok pada bawah, bahagian bawah kiri Oh nak tengok PowerPoint. Saya nak share PowerPoint. Dia nak minta kita share PowerPoint. Nak share PowerPoint. Okey, nanti kita sharekan pada penghujung taklimat boleh share PowerPoint. Boleh. Okey. Saya teruskan banyak permintaan datang sorry. Okey. Terima kasih atas respon anda. Okey, saya teruskan pada ubat yang keempat. Nama ubat dia adalah perindopril. Kegunaan ubat ni adalah untuk rawatan ubat darah tinggi. Namun setengah pesakit mungkin akan mengalami batuk berterusan lah. Batuk yang ini jenis yang tak berkahak. Batuk kata panggil batuk kering lah dan sangat mengganggu. Dia boleh datang sepanjang hari. Kebiasaan batuk ni dia datang lebih kepada golongan wanita lah berbanding dengan lelaki. Seterusnya ubat yang terakhir adalah amlodipin Ubat amlodipin dia kegunaannya untuk darah tinggi juga, namun ada setengah pesakit selepas ambil ubat ni mungkin dia akan ada masalah kaki dia bengkak lah. Terutamanya bawah bahagian buku lali dan ke bawah.
Okey. Okay, sekarang saya terangkan kesan sampingan yang biasa kita alami lah. Contoh dia pertama adalah mengantuk. Ubat yang mengantuk ni kebiasaannya ubat yang kita selalu dapat daripada klinik kesihatan atau hospital. Contoh dia adalah Piriton yang saya sebut tadi. Piriton yang ubat pertama tadi. Ubat-ubat lain yang boleh menyebabkan mengantuk contohnya diphenhydramine lah ataupun ubat batuk. Ubat batuk ni kanak-kanak pun dapat, yang dewasa pun dapat. Jadi apa kesan sampingan yang kita nak buat kalau kita rasa mengantuk lepas ambil ubat ni? Jadi kita kena ambil ubat ni pada waktu malam sebelum tidur. Dan seharusnya tak boleh memandu kenderaan dan elakkanlah pengendalian mesin berat. Okey, kesan sampingan yang lain adalah pedih perut. Okey, pedih perut ni mungkin selepas kita ambil ubat tahan sakit. Contoh dia mefenamic acid atau nama glamour dia Constant selalu orang carilah Constant ni. Naproxen pun boleh juga, ni ubat tahan sakit. Serta ubat cair darah, contoh dia acetylsalicylic acid ataupun nama lain dia Cardiprine. Ubat-ubat ni kalau kita ambil, kalau masa perut kosong memang lagi teruklah keadaan dia. Jadi secara pengambilan ubat tu kita kena pastikan betul-betul sama ada dinyatakan pada label sebelum atau selepas makan. Ubat-ubat jenis macam ni wajib ambil lepas makan dia sebab dia menghasilkan asid dan dia akan mengganggu perut kita lah. Jadi ubat ni pun kena ambil dengan air kosong sebabnya dia kalau kita ambil dengan teh atau kopi lagi teruk lah dia punya keadaan pedih perut. Okay, seterusnya pening kepala. Okay, ada setengah pesakit dia akan rasa pening kepala, contohnya macam ambil ubat darah tinggi tadi lah amlodipine bila makan je pening, bila makan je pening. Okey, apa nak buat kalau bila makan rasa pening bila makan ubat ni? Jadi kita kena buat apa bila bangun tu? Bangun secara perlahan-lahan. Jadi bila kalau makin kuat dia punya pening, seeloknya duduk seketika dan kurangkan pergerakan. Dan digalakkan pakai kasut yang bergetah dan rata lah untuk elakkan risiko kita terjatuh sebabkan pening makan ubatnya. Okey. Seterusnya, apa kesan sampingan yang lain adalah loya, muntah dan juga cerit-berit. Ubat ni biasanya dialami adalah para pesakit kanser lah. Contoh ubat anti kanser yang diberi oleh doktor adalah contoh dia tamoxifen. Ubat antibiotik pun boleh jugalah menyebabkan cerit-berit. Contoh antibiotik dia adalah cefalexin. Jadi apa nak buat kalau kita ada rasa loya bila makan ubat ni, rasa nak muntah-muntah ataupun kita cerit-berit lah lepas makan ubat ni. Ni nak rawat kita punya demam, doktor bagi antibiotik tapi lain tak jadinya, jadi cerit-berit lah kan. Okey. Jadi apa nak buat? Jadi kita kena elakkan makanan yang pedas, minyak, berlemak, susu, kopi dengan jus citrus lah. Maksudnya jus-jus yang masam-masam tu kan. Okay, jadi makan dia kena kerap tapi kuantiti dia sikit-sikit. Dan seeloknya kita minum air garam lah untuk sampingan yang lain adalah kita ada makan ni mesti confirm batuk. Makan ni confirm batuk. Yang ni kena jumpa dengan doktor balik lah. Okay, jadi kalau lah katalah anda mengalami kesan sampingan ubat ni, apa nak buat? Okay, maklumat penting ni perlu anda catatkan lah. Lepas tu pergi jumpa balik dengan doktor ataupun dengan tukang farmasi. Perkara-perkara penting yang kita perlu bawa masa kita nak jumpa doktor ni kan, kita kena tahu nama ubat yang kita rasa kita syak ubat ni yang menyebabkan kita ada kesan sampingan tu lah. Dan dos dia berapa? 1 biji ke? 2 biji ke? Berapa kali ambil satu hari? Okay. Dan lepas tu jangka masa kesan sampingan yang berlaku. Contohlah kita makan tadi ubat darah tinggi tadi Perindopril. Baru je mula seminggu yang lepas doktor bagi. Jadi kita kena tahu berapa sejak bila kita ambil ubat tu. Lepas tu nama ubat-ubat yang lain lah yang kita ambil pada masa yang sama. Yang ni penting sebab kadang-kadang kita syak ubat A tapi sebenarnya kesan sampingan yang kita dapat tu daripada ubat B. Jadi sebenarnya kalau boleh masa kita nak buat nak jumpa doktor tu, bawa sekali lah ubat-ubat kita yang kita ambil tu. Sebab kita kadang-kadang mungkin kita syak ubat lain. Tapi yang berlaku adalah ubat lain yang menyebabkan kesan sampingan yang kita alami tu ya. Okey. Seterusnya saya nak cerita pasal alahan ubat. Okay. Kesan adverse ubat ataupun kesan sampingan ubat ni dia punya tajuk besar lah.
salah satu subset daripada adverse event ni ataupun alahan ubat ni, adverse event ni atau kesan sampingan ubat, subset daripadanya adalah alahan ubat. Maknanya alahan ubat ni pun cerita je tentang kesan sampingan juga, tapi tak semua pesakit akan alami alahan ubat. Okay, alahan ubat tu dia sebenarnya bermaksud kesan ubat yang melibatkan reaksi sensitif oleh mekanisme pertahanan tubuh badan pengguna secara semula jadi terhadap ubat. Macam kita bayangkanlah, macam ada setengah orang bila makan seafood dia allergic, tapi kebanyakan orang tak allergic pun. Jadi kita kena faham alahan tu dia macam tak semua orang. Yang minor contohnya adalah ruam, anafilaksis ni dia boleh datang semua sekali. Mata dia bengkak, bibir dia bengkak, jantung dia laju duduk, lepas tu sakit perut dan merah satu badan dan juga dia mungkin mengalami sesak nafas. Dia mungkin datang berpingkat-pingkat sikit dan zup sekali banyak datang. Yang ni dipanggil anafilaksis. Ada chat kan, kejap ya saya tengok ya. Okey. Ada soalan pada Cikgu Muhammad Saleh ya. Okey. Dia tanya kebanyakan pesakit kencing manis akan alami masalah bawah pinggang. Okey. Adakah kesan sebab ubat ataupun penyakit kencing manis? Okey, yang ini boleh disebabkan oleh kedua-dua faktor tersebut. Masalah bawah pinggang dia contoh kalau disebabkan oleh kencing manis tu maksud dia tidak kawal gula dalam darah. Contohlah doktor dah bagi ubat tapi kejap makan kejap tidak. Jadi gula dia sentiasa tinggi, yang itu pun boleh, maknanya gula tinggi tu sendiri boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Satu lagi keadaan ubat kencing manis yang tidak sesuai lah. Contoh dia kalau macam ada setengah pesakit bila ambil ubat kencing manis tu, pada satu-satu tahap kita punya buah pinggang ni dia ada macam kata kita punya keboleh cernaan ni lah. Maknanya dia boleh keluarkan bahan-bahan kumuh tu, dia ada tahap-tahap dia. Bila sampai kepada tahap contoh 50%, metformin tadi, contoh dia buat tadi dia ubat kencing manis metformin tu, dia tak boleh lagi proses. Metformin tu bila terus diambil, dia pun boleh menerukkan masalah buah pinggang tu lah. Jadi sebenarnya tiap-tiap kali kita ada ambil ubat, follow up tu sangat penting. Maknanya pengambilan darah tu jangan pernah tinggal lah. Supaya kita tahu masalah buah pinggang tu dapat detect awal, doktor boleh berhentikan mana-mana ubat yang tidak bersesuaian untuk kencing manis. Adakah saya menjawab soalan Cikgu Muhammad Saleh? Okey, saya teruskan ya slide kita ya. Okey. Alahan ubat biasanya lah kebanyakan orang ada alahan ubat terhadap kumpulan antibiotik. Dari satu kumpulan dipanggil penicillin. Okey. Contoh dia amoxicillin dan juga ampicillin. Ni antara ubat ni yang saya bilang adalah ubat antara first line ataupun ubat yang terawal bila doktor bagi semasa rawatan kepada pesakit. Jadi kesan alahan yang biasa dapat contohnya ruam, gatal, bengkak Tapi kalau kita sebenarnya tak akan tahu sampai kita makan ubat tu baru dapat alergik lah alahan tu ya. Okey, jadi kalau katakanlah lepas makan ubat tengok dulu keterukan kita punya alahan tu. Biasanya kalau alahan yang biasa dia akan hilang sendiri. Tapi kalau tengok macam lama makin teruk macam kita risau, kita mungkin dapat anafilaksis. Contohnya macam rasa sesak nafas kan. Jadi sepatutnya pergi mana? Pergi ke hospital. Ataupun klinik berhampiran lah, dapatkan dulu rawatan yang pertama ya. Lepas tu
katakan dah dapat rawatan yang sewajarnya, baru nanti doktor atau farmasi dia akan tolong melaporkan apa masalah alahan kita ni dalam page dia lah. Kalau kita masuk kat website tu, klik pada bahagian orang awam ya, kita boleh masuk sendiri dan kita laporkan sendirilah dekat situ. Cucu untuk vaccination saja. Yang bahagian lain, ubat-ubat lain yang kita nak lapor, pergi dekat website yang sini NPRA. Okey. Apabila kita ada alami alahan ubat-ubat ni, bawah Kementerian Kesihatan, bila kita dah pasti mana satu ubat yang menyebabkan alahan tu, satu kad alahan akan dikeluarkan oleh unit farmasi lah, sama ada hospital ataupun klinik kesihatan. Jadi doktor akan identify lah, akan kena pasti mana satu ubat yang betul-betul menyebabkan alahan. Kad ni penting kan untuk dapat dibawa apabila kita dapat, untuk elakkan daripada kita dapat ubat-ubat yang sama. Okay, contoh saya bagi tadi kita dapat alahan antibiotik penicillin lah. Kita dapat contohnya doktor bagi penicillin. Penicillin ni sebenarnya dia ada satu kumpulan besar. Kalau kita makan ubat sekumpulan yang sama, penicillin katalah ada 5 anak. Kita makan satu ubat allergic pada satu A. Tapi kalau kita lupa nak bawa kad alahan, yang akan datang doktor bagi ubat B. Bawah satu kumpulan yang sama, kita boleh dapat allergic yang sama. Okay, ni gambar contoh kad alahan yang dikeluarkan oleh bawah Kementerian Kesihatan lah. Warna kuning. Kalau bawah swasta dia ada banyak-banyak warna yang berbeza lah. Kita bawah Kementerian Kesihatan kita ada warna kuning yang kita khaskan untuk kad alahan ubat. Jadi tak boleh tinggal kad alahan ni sama penting dengan kad pengenalan anda. Tiap-tiap kali dapatkan rawatan di klinik kesihatan, swasta atau kerajaan, klinik gigi pun bawa sekali kealahan. Sebab bila doktor nak bagi ubat, bila dia nampak kealahan ubat ni, jadi dia dapat detect lah bila anda allergic pada satu ubat, dia tak boleh bagi ubat satu kumpulan dengan alahan yang ubat yang kita alah tu. Okey. Ini dapatkan dokumentasi lah, maknanya kad rawatan tu bila kita betul-betul confirm allergic dapat. Oh, okey. Kebanyakan ubat kebanyakan ubat dia cuma supportive, macam maksud dia bila kita makan ubat, contoh kita demam, dia turunkan suhu badan, tapi dia sebenarnya dia tidak melawan apa-apa penyakit yang menyebabkan demam tu datang. Contohlah demam tu disebabkan dia untuk merawat simptom disebabkan oleh penyakit tersebut. Nak kata dia sembuh sepenuhnya, setakat ni belum ada yang kita terputus-putus semula lah. Kalau untuk darah tinggi tu dia turunkan blood pressure, tapi dia tak hilangkan teruslah kita punya blood pressure. Kan dengan pengambilan ubat yang berpanjangan boleh memberi kesan kepada buah pinggang. Antara alahan ubat dengan kesan sampingan tu dia dua mekanisme berbeza-beza.
Tapi kesan yang tidak kita tak ingini dan tindakan pencegahan apabila kita makan ubat tu perlu diambil lah. Sikit terputus-putus. Ni keluar. Teruskan. Okey. Okay, ni saya terangkan sikit lah tentang ubat tiruan yang berleluasa. Ubat tiruan ni ada banyak sangat kat luar lah. Boleh beli dengan mudah. Tapi bila ubat tiruan ni dia kajian, jadi mungkin bila kita beli atau ambil, dia punya kesan sampingan atau allergic reaction dia mungkin lebih teruk daripada ubat yang biasa yang kita dapat daripada cara yang sah lah daripada klinik hospital Okey. Sekarang kita ada kuis. Ya, program. Lain tak okey. Ada hadiah. Tapi lain tak okey pula. Sekejap nanti. Okey, tekan yang tekan ni, present. Present. Okay, loading. Kita. Masuk. Okay. Okay, anda sila join my quiz tu. And then lepas tu masukkan kod. Boleh tak? Then start. Join my yes. Refresh. Okay. Ya. Share dia. Masuk dekat chat chat box. Ada dekat chat box. Klik pada link yang kedua tu ya. Dapat tak? Kita tunggu ya yang lain masuk juga.
Wah, sambung saja. Oh, saya tunggu lagi 1 minit bagi yang lain-lain. Lagi 1 minit kita akan start quiz ya. Dah start dah. Ini aku asyik tutup. Okay. Jadi kalau untuk berubah ke mana-mana, yang sana. Oh, okey. Okey, dah start dah. Okey. Soalan pertama, apakah maksud kesan sampingan ubat? Okey, ada 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Okey, masa dah tamat. Okey. Kita tengok siapa dapat berjaya jawab dengan tepat. Wow. Wow. Ramai yang betul. Terbalik sebenarnya. Sorry. Okey. Sebenarnya kesan sampingan adalah kesan ubat yang tak diingini pada dos yang betul. Itu adalah masuk kesan sampingan. Reaksi sensitif ubat terhadap reaksi sensitif tubuh terhadap ubat tu adalah
kesan alahan. Okay. Teruskan ya, teruskan. Soalan yang kedua. Apakah contoh kesan sampingan yang serius? Kita tengok siapa yang dapat jawab dengan betul. Macam mana? Fresh. Okey, baik. Diulang balik soalan tadi. Okey. Okey. Sorry lah, line teruk lah petang ni. Okay. Ramai guru-guru dapat jawab dengan betul. Kesan sampingan yang serius, contoh dia adalah, salah satu dia adalah pendarahan ya. Muntah, loya pening ni adalah kesan sampingan yang biasa. Okay, seterusnya soalan yang ketiga. Adakah ubat tahan sakit mempunyai kesan sampingan yang memudaratkan? Okay, ada masa lagi, boleh cuba jawab. Okay, time's up. Okay. Kebanyakan anda jawab betul kesan sampingan ubat tahan sakit sendiri boleh menyebabkan kesampingan yang memudaratkan. Contoh yang saya sebut tadi, inilah ubat tahan sakit mefenamic acid ataupun Ponstan. Okay, kita teruskan ya. Apakah contoh yang biasa ambil untuk kencing manis lah? Connection loss. Dia refresh balik connection. Dia run balik. Okay, masa dah tamat. Kita tengok siapa yang berjaya. Yang betul adalah sirik berik.
Okey, kita pergi ke soalan seterusnya ya. Bilakah masa yang sesuai untuk mengambil ubat yang boleh menyebabkan pedih perut? Contohnya ubat acetylsalicylic acid ataupun ubat tahan Okey, dah habis masa. Okey, kita tengok siapa yang berjaya. Nombor 1 sekarang siapa? Oh, masih Ibu Sam lagi. Okey, banyak yang betul hari ni. Betul. Cara ambil ubat yang menyebabkan pedih perut adalah selepas makan. Okey, kita pergi soalan seterusnya ya. Okey. Adakah anda perlu membawa bersama ubat yang dimakan jika mengesyaki mengalami kesan sampingan semasa berjumpa dengan doktor ataupun ahli farmasi? Perlu tak bawa sekali ubat tu? Okey, masa dah tamat. Tengok siapa yang berjaya. Masih nombor 1. Okey, ramai yang betul. Kita kena bawa sekali ubat kalau nak jumpa doktor apabila kita mengalami kesan sampingan ubat lah. Okey, seterusnya. Okay, contoh alahan ubat yang major. Major ni maksud dia yang teruk. Apa contoh alahan ubat yang teruk? Okey, masa dah tamat. Kita tengok siapa yang betul jawab. Okey, masih lagi. Ada pesaing baru. Okey, betul. Yang ni kebanyakan menjawab dengan betul. Anafilaksis. Anafilaksis tu dia semua dia datang. Ruam, gatal, mata bengkak, semput, semua dia datang. Itulah anafilaksis. Okey, seterusnya. Apakah warna kad alahan ubat yang dikeluarkan oleh KKM? Okay, masa dah tamat. Okey. Oh, Cikgu Sam. Okey, seterusnya. Okey. Soalan seterusnya, adakah ubat biji perlu disimpan di dalam peti sejuk? Ni tak ada dalam slide saya tapi nak tahu
tahap pengetahuan cikgu-cikgu lah penyimpanan ubat. Okey, Cikgu Saifuddin mendahului. Okey, betul, ramai tahu. Betul, tak payah simpan dalam peti sejuk. Sebab ubat biji ni kita bayangkan dia ubat yang patutnya simpan tempat kering, kita simpan dalam peti sejuk yang lembap, memang dia akan rosak. Okey. Ni soalan terakhir. Soalan terakhir. Okay. Apakah maklumat yang perlu disemak semasa mengambil ubat dari farmasi ataupun klinik? Ni pun soalan tak ada dalam slide saya. Nak tengok pengetahuan cikgu-cikgu. Okey, betul lah, pandai lah cikgu semua. Kalau nama pesakit salah, tu pun bukan ubat kita lah. Kita pastikan ubat dia betul. Okey. Quiz kita dah tamat. Nak tengok skor dia. Okey. Saya nak share sikit quiz tadi siapa yang 3 top scorer. Pertama SQT Mo dapat 8,000 points. Yang kedua Cikgu Muhammad Saifuddin. Yang ketiga Cikgu Farah. Saya mohon 3 pemenang ni maklumkan nama, nombor telefon dan daripada sekolah mana. Sila kontak dengan Cikgu Sadini untuk kita sediakan hadiah lah untuk cikgu-cikgu. Tapi 3 orang ni je lah yang bertuah. Tahniah ya. Okey. Saya nak mohon cikgu-cikgu pergi dekat www.menti.com. Kita nak tanya sikit maklum balas anda lah tentang taklimat pada petang ni. Masuk pada menti.com dan ni dia punya kod. Masukkan kod ya. Saya nak mohon anda respon dengan satu perkataan apa perasaan anda tentang taklimat petang ni. Ya.
menti.com. Okay. Kod dia 464-84887. Boleh tak? Cikgu Saifuddin ada share dalam chat menti.com. Dia punya kod dia, saya ulang lagi sekali, 464-84887. Kita nak mohon cikgu-cikgu share perasaan anda tentang taklimat petang ni. Mohon maaf apa-apa tersilap kata. Slide ni nanti saya serah pada cikgu yang berminat lah. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih kepada Puan Nadia atas tentang dia panggil lah pula dah. Sekejap ya. Hello, Puan Syarul. Hello, Puan Syarul. Tulah tu putus lain memang tak pergi putus. Cuma tak boleh buat apa. Tidak nanti kami betulkan. Okey. Okey, baiklah. Cikgu-cikgu semua dah isi yang menti. Saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada Puan Nadia. Okey, tentang kempen kenali ubat kita. Okey, saya rasanya inilah kita dah sampai penghujung program. Okey, sekejap. Mana dia punya? Okey, kita pun dah sampai kat penghujung program. Jadinya saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang cikgu berikan. Okey, sebelum kita tamatkan program hari ini, saya nak minta lah jika boleh untuk cikgu buka kamera, boleh cikgu? Okay, saya stopkan sekejap. Okey. Untuk buka kamera sekejap, lepas tu pun line kat sini selalu betul. Dulu mana-mana saya pun sekarang ni alhamdulillah. Okey. Terima kasih banyak. Selepas ni kalau ada rezeki kita jumpa lagi dan saya berharap biarlah semua pelajar kita dapat masuk tandingan ini. Okey, jika ada persoalan apa-apa boleh terus berhubung saya melalui WhatsApp lah, PM saya terus. Okey, saya tamatkan program hari ini iaitu penataran bijak matematik dan bijak sains dan juga berserta kempen kenali ubat anda, dan sebarang kesilapan saya mohon maaf banyak-banyak hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih tuan. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Okey, cikgu.